Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah pada malam hari yang barakah ini meneruskan pembacaan kitab kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wa Khasa'isun Nabawiyah yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullahi alaih, membicarakan tentang keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita sambung pada hadis yang kedua, muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawili wala bil-qasiri hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabatin asmar al-lawni wa idha masya yatakaffa'u. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang, yaitu sedang di sini maksud dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus, warna kulit beliau coklat. Maka ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan asmarul laun, yang dimaksudkan dengan asmarul laun di sini bukan berarti coklat, tetapi makna dia adalah putih yang bercampur dengan merah, ataupun kita kata putih kemerah-merahan. Maka kalau adat orang Arab, mana-mana manusia baik laki ataupun perempuan, sekiranya kulit dia putih kemerah-merahan, maka ini di antara warna kulit yang paling cantik dalam kalangan orang Arab. Bahkan bukan takat orang Arab saja, kalau kita pun putih kemerah-merahan juga dipandang indah, dipandang cantik. Maka itulah bentuk ataupun rupa parah kulit baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jika berjalan perjalanan, pergerakannya condong ke hadapan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi berjalan seperti mana condong ke hadapan. Apa maksud condong ke hadapan? Di sini ulama menyatakan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan menapak. Nabi jalan tak seret tapak kaki. Kerana bila kita turun daripada tempat yang tinggi, kita akan tekan tapak kaki kita bagi kejap, bagi elok, supaya kita jalan tak tomoh ke depan. Maka ini di antara cara pergerakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulama juga menyatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan condong ke hadapan ini juga menunjukkan di antara cara jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam adalah baginda berjalan dengan
dengan cepat. Nabi tak berjalan lambat, Nabi tak mengot, Nabi tak lembab, tetapi Nabi SAW berjalan dengan penuh bergaya, seperti mana kata ulama, Nabi ini kasafinah alal bahri. Nabi bergerak ataupun Nabi meluncur jauh cantik elok seperti mana kapal yang sedang berlayar di atas laut. Jalan cantik saja. Kalau ke kanan, kanan pusing elok. Kalau ke kiri, pusing elok ke kiri. Kalau ke depan, jalan ke depan elok. Maka itu di antara perumpamaan cara jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga para ulama mengatakan bahawasanya bukan hanya seorang sahabat Nabi yang menyatakan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan, tetapi kata ulama, sahabat yang menyatakan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan adalah seramai 15 orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersepakat sedemikian rupa. Bukan seorang saja yang kata Nabi kulit putih kemerah-merahan, bahkan ulama sebut 15 orang sahabat menyatakan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kulit yang putih kemerah-merahan. Satu. Yang kedua, di antara faedah daripada hadis ini tuan-tuan, disebutkan oleh Syekhul Azhar, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahmatullahi alaih, dalam mensyarahkan tentang Syama'ilur Rasul, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan di antara min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahawasanya tidak ada kesempurnaan, tidak ada kecantikan, tidak ada keistimewaan pada seluruh tubuh badan anak Adam alaihi wassalatu wassalam, melainkan kesemua keindahan, kesemua kecantikan, kesemua keistimewaan ada kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia apa? Walaupun kita tengok ada orang sega, jangan kita menyangkakan dia hak paling sega sekali. Kita tengok orang yang paling comel, jangan kita menyangkakan tak ada dah manusia hak lebih comel, melainkan hak aku tengok. Tak. Tapi kata ulama, kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu taala, dia kata apa? Dia kata adalah menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini tidak ada seorang pun manusia, tidak ada seorang pun manusia, tak ada seorang pun manusia yang mempunyai keistimewaan, kecantikan yang luar biasa semenjak daripada zaman Adam sehinggalah hari kiamat. Tidak ada seorang pun, melainkan yang ada hanyalah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akan tetapi, kata dia, kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, dia kata walaupun Nabi Muhammad mempunyai kesemua keindahan terkumpul pada baginda Rasul, tetapi tidak kesemua keindahan itu dizahirkan oleh Allah, dapat dilihat oleh mata kasat para sahabat. Sahabat menyatakan bahawasanya tidak ada manusia yang lebih indah melainkan Rasulullah. Sahabat ni kata Rasulullah sekian-sekian, sahabat ni puji Rasulullah sekian-sekian. Kata ulama Syekh Abdullah Asy-Syarqawi kata hak sahabat tengok tu, hak kita duk mengaji ni juga tuan-tuan adalah sebahagian daripada kesempurnaan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setengah. Pasal apa tak zahir ke semua? Disebutkan juga oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullahi alaih.
Disebutkan oleh Al-Imamul Qurtubi rahmatullahi alaih, dinaqalkan kata-kata Al-Imamul Qurtubi ini di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul, ila Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kesemua keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya para sahabat tidak mampu menanggung, tak mampu nak tengok betapa indah, betapa cantiknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak tengok, terlalu indah sangat. Walaupun setengah, tetapi tidak dapat nak digambarkan betapa indahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi pengajaran daripada hadis yang kedua, jadi ada sikit-sikit apa kita kata maklumat tambahan, kita sebut sikit-sikit supaya kita dapat daripada hadis-hadis yang kita baca tu ada, oh hadis ni nak bab macam ni rupanya, di samping nak bagi tahu Nabi Muhammad ni cantik, rupa-rupanya nak ada juga benda lain yang nak disampaikan. Jadi daripada hadis yang kedua ini ulama menyatakan beberapa pengajaran, bahawasanya ada 3 pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang kedua. Yang pertama, ulama menyatakan bahawasanya al-himmatu wan nasyatu fi masyitihi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan ni dengan penuh kita kata dengan penuh kesungguhan. Nabi berjalan ni steady sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang kita kata boleh ambil daripada sifat berjalan Nabi Muhammad. Sebab tu kita kena berjalan cepat. Jangan duk mengot tuan-tuan faham tak mengot? Mengot ni lambat. Semua mengot pi tandas jalan, mengot nak masuk kelas, mengot nak main masjid jalan, mengot segala makna mengot. Bila mengot maka sampai bila-bila pun akan mengot. Makan mengot, mau mengot. Makan satu duk mengot pom tak tahu. Nak perlah daging tu pun, nak perlah kulit udang tu bertarik satu. Mengot lagu ni bukan di antara cara perwatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmah daripada hadis ini adalah al-i'tidalu fil khilqati. Maksud dia apa dia? Iaitulah nak menunjukkan bahawasanya keseimbangan penciptaan Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada komplain dah, tak ada siapa pun duk komplain tentang batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada daripada orang beriman, apatah lagi daripada orang-orang kafir, mereka tidak pernah menyentuh soal batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa tak pernah kata Muhammad ni pendek. Depa tak pernah kata Muhammad ni tinggi renjung. Depa tak pernah kata Nabi Muhammad ni kulit tak cantik. Depa tak pernah kata Nabi Muhammad berbau busuk. Tetapi mereka menggunakan alasan-alasan yang lain supaya orang benci kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang ketiga, pengajaran daripada hadis yang kedua ini kata ulama adalah apa dia? Menunjukkan bahawasanya hadis yang kita baca ini adalah dalil bahawa keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar ada. Memang Nabi segak sungguh, memang Nabi cantik sungguh, bersifat dengan sifat-sifat yang mulia dan tidak ada sifat-sifat yang tercela. Jadi jangan duk nisbah pada baginda Rasulullah dengan sifat yang tidak baik, sifat yang tak menjejaskan maruah baginda Nabi Muhammad, takut-takut jadi kufur, jadi murtad. Kata Nabi Muhammad seorang pelarian, mapuh terkeking gini. Dah, bukan di Malaysia, ni cerita Zimbabwe. Nabi Muhammad pelarian. Kita jangan lupa sejarah. Kemas dah awal tu. Cantik dah. Ni Zimbabwe punya cerita ni. Ya, kita jangan lupa sejarah bahawasanya Islam ini juga dibina
oleh pelarian. Hullo, simple ayat dia. Dibina atas pelarian. Siapa pelarian? Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang pelarian. Tuan-tuan, jangan buat mereka main. Duk sebut benda tak ketahuan pasal Nabi ni boleh jatuh murtad, rosak akidah. Bahkan kita duk peleceh sifat Nabi pun boleh jatuh rosak akidah. Bagaimana pula kita menyandarkan satu perkara bukan takat benda tu tak elok, bahkan menjatuhkan terus maruah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu berhati-hati apabila nak berbicara tentang susuk tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan pelarian. Kenapa hanggi molek tu? Nabi bukan pelarian. Tok nenek Nabi asal daripada Madinah Al-Munawwarah. Tok nenek Nabi perempuan Salma. Tok nenek Nabi hak ke belakang tu Salma, Hashim dan sebagainya, mereka ini asal daripada Madinah Al-Munawwarah. Lepas tu berlaku perpindahan pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Nabi SAW dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, dibesarkan di Mekah Al-Mukarramah dan sebagainya. Lepas tu Nabi berhijrah. Sebab tu tiap-tiap tahun kita sambut ma'al hijrah. Kita tak sambut ma'al pelarian dah. Faham tu? Dah. Hak rakam habis. Dairul rakam pergi perhabis Dairul. Kan, ada kitab ni kita baca, ada kitab, bukan tak ada kitab, ada kitab. Kita tak sebut insya-Allah tahun ni Ustaz Khairul Anwar dia buat pengumuman insya-Allah tuan-tuan saat tanggal 1 Muharram Masjid Jami' Tasik Glogor akan mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat Qaryah Tasik Glogor. Kena punggil Ustaz Khairul Anwar lagi. Kita sebut apa? Ma'al Hijrah. Ma'al hijrah. Sebab Nabi bukan pelarian. Yang dikatakan pelarian ni lagu mana? Yang dimaksudkan dengan hijrah ni macam mana? Pelarian dia antaranya mereka yang berpindah dari satu negara ke satu negara yang lain, itu nama pelarian. Tapi kalau ayah-ayah anak kita kena hantar piduk di Sabah, asal Pulau Pinang, takkan nak kata anak kita pelarian. Betul tak? Haji anak kerja mana? Anak saya kerja 3 tahun di sekolah Kubang Semang, sekolah penanti. Lepas tu mereka hantar dia jadi pelarian di Sabah. Ada orang bang tu? Tak ada. Dari sudut bahasa Melayu pun lari jauh sangat pelarian dengan perpindahan. Itu beza dah tu. 2. Nabi Muhammad SAW bukan pelarian kerana Nabi berpindah ke Madinah Al-Munawwarah adalah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 2. Yang 3, Nabi Muhammad balik semula ke kampung halaman asal datuk nenek moyang dia, takkan dipanggil sebagai pelarian. Saya beranak di kampung Pulai Tokai Pendang. Beranak di Pendang beranak bulan tandah, mak tak dan nak mengerang di hospital. Panggil Tok Bidan pun tak dan sampai, pakai beranak dalam tandah gitu ya. Jadi dalam 30 orang cucu Tok Wan saya, hak paling handsome hak laki saya lah. Pasal beranak pun tempat pelik pada orang. Dan tempat itu masih lagi dikekalkan. Tidak ada unsur-unsur syirik dan tidak ada unsur-unsur yang cuba menghapuskan kesan-kesan peninggalan tempat kelahiran saya. Alhamdulillah. Wahabi tak ada lah maknanya. Dah. Jadi pada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, jadi saya beranak di Tokai. Lepas tu mak ayah saya pindah mai Pulau Pinang. Sampai satu masa saya kata saya tak mau dah duduk Pulau Pinang. Nak balik pergi duduk di Tokai, tempat kelahiran saya, tempat tok nenek saya dulu. Takkan saya dipanggil sebagai pelarian. Sebab balik ke kampung halaman tak pernah orang panggil pelarian. Dia berpindah semula ke kampung asalnya. Dia ni pelarian ni mai sini ni. Pasal apa? Pasal Tok Wan dia dulu duduk tang ni, lepas tu dia pergi sana, dia lari balik mai. Tak betul benda tu. 3. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sekiranya dikatakan pelarian, maka ini tidak benar kerana baginda datang ke Madinah Al-Munawwarah atas kunjungan ataupun atas pelawaan penduduk Madinah Al-Munawwarah selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua.
Lepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua, seramai 70 orang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar, termasuklah sahabat Nabi Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah, maka mereka pulang semula ke Madinah Al-Munawwarah. Maka depa suruh Nabi mai hijrah, mai duduk di Madinah, ajak penduduk Madinah akan Islam. Maka mula-mula sekali yang Nabi lakukan, Nabi utuskan menteri luar negeri, menteri luar negara, iaitulah Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nabi hantar lalu. Kemudian barulah Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dijemput oleh orang. Maka bila mana dijemput oleh orang, takkan kita kata dia seorang pelarian. Bermakna saya juga adalah ustaz pelarian kerana dijemput oleh Masjid Jami' Tasik Ulugong. Ini ustaz pelarian. Nampak? Habis 4. Yang kelima, bukti Nabi Muhammad bukan seorang pelarian. Bila mana Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, orang tidak memulau baginda Nabi Muhammad. Orang tak halau Nabi Muhammad. Bahkan sebaliknya, sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyediakan tempat tinggal yang selesa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada belum? 5. Yang keenam adalah maqam ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terletak di sekitar Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Maqam ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib adalah berada di sekitar kawasan Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Maka ini di antara bukti-bukti yang menyatakan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pelari, bukan seorang pelarian. Baginda berpindah dari satu tempat ke suatu tempat kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan musliman yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga, Al-Bara bin Azib berkata radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini عظيم الجمة إلى شحمه أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. Daripada Azib, daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Al-Bara bin Azib ni siapa maklum? Nama dia Al-Bara bin Azib bin Al-Harith Al-Khazraji daripada suku kaum Khazraj. Daripada suku kaum Khazraj, yakni orang Ansar Madinah Al-Munawwarah. Nama dia Al-Bara bin Azib bin Al-Harith Al-Khazraji daripada suku kaum Khazraj Al-Ansari, daripada orang Ansar, yakni Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, beliau di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyertai Fathu Makkah tahun ke-8 Hijrah. Di antara sahabat yang bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuka negara-negara baru dijadikan sebagai negara Islam. Yakni selepas kewafatan Nabi adanya pembukaan negara, wilayah-wilayah baru. Maka di antara ketua-ketua yang membuka kerajaan baru Islam ini antaranya adalah Al-Bara bin Azib bin Al-Harith Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yang ketiga, gelaran beliau, gelaran dia juga adalah Abu Ammarah. Ini dia dipanggil kunyah, gelaran kepada Al-Bara bin Azib adalah Abu Ammarah. Adapun laqab dia, gelaran juga, Al-Khazraji, orang Khazraj. Jadi beza laqab dan juga kunyah. Bila kata kunyah adalah gelaran dimulai dengan Abu, Ummu. Contoh anak saya nama Mustafa, maka orang tak panggil saya Muhammad Aiman, orang panggil Abu Mustafa. Itu dia panggil kunyah. Lahir mana? Lahir di Pendang, ataupun lahir di negeri Kedah,
Maka nisbah kepada tempat kelahiran saya, negeri kelahiran saya, dia tak panggil kunyah, dia panggil laqab. Al-Qadhi. Tempat kelahiran saya kerja apa? Keturunan apa? Keturunan pembuat sabun As-Sabuni ataupun Al-Haddad masalah. Asy-Syaibani contoh. Asy-Syafi'i bermadhab Asy-Syafi'i, Al-Hanafi bermadhab Al-Hanafi, dan sebagainya. Al-Geluguri orang Tasik Gelugong ataupun orang Sungai Gelugong Pulau Pinang. Al-Ketumi barangkali geng Mino Ya'lung Ketum. Gitulah lebih kurang. Jadi kunyah dimulai dengan abu, ummu. Maklum ada anak nama Safiyah perempuan. Nama maklum bedah, orang panggil bedah ya. Contohlah, nama beda. Anak nama Safiyah, dia pun tak panggil maklum beda. Bunyi lagu cerai ingat. Dia panggil Ummu Safiyah. Dengar macam duk Emirat tu, Dubai tu. Pada duk belakang Masjid Sik Lugong Abu Ummu Safiyah, ibu kepada Safiyah. Jadi itu juga di antara panggilan-panggilan yang diguna pakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara bin Azib di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyertai peperangan Khandaq. Dia masuk perang Khandaq bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selepas kewafatan Nabi, Al-Bara bin Azib dia berpindah ke mana? Dia pergi ke Kufah. Pergi ke Kufah ni, adakah dia juga pelarian? Pening pala tuan-tuan. Adakah dia juga pelarian? Tidak. Iaitu dia berpindah daripada Madinah pergi ke Kufah, tidak lain dan tidak bukan adalah menyebarkan Islam yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat di Kufah pada tahun 71 Hijrah, sebahagian menyatakan tahun 72 Hijrah. Wafatnya di Kufah ketika mana usianya 80 tahun. Ini sedikit sebanyak berkenaan dengan perawi hadis Al-Bara bin Azib bin Al-Harith Al-Khazraji As-Sahabi radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana, tidak terlalu tinggi. Nabi SAW tubuh sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jarak antara kedua-dua bahunya lebar, yakni bahu Nabi daripada kepala bahu kanan ke kepala bahu kiri berbidang, lebar, luas. Rangka Nabi besar. Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke telinganya. Apabila baginda memakai pakaian yang berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya, yakni sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi tuan-tuan, daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sebut daripada hadis ini apa dia? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa kategori rambut. Beberapa kategori rambut. Antaranya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wafrah. Al-wafratu alif lam waw fa ra ta marbutah. Al-wafratu iaitu ma lam yasil ilal mankibain, iaitu rambut Nabi yang dikatakan al-wafra ini rambut yang bila mana dia lepaskan tidak tidak sampai al-mankibain, tak sampai jatuh atas kepala bau. Tak sampai jatuh atas kepala bau, atas daripada bau, maka itu dipanggil wafrah. Juga di antara rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang kedua, rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah limmah. Bukan hantu kat limmah. Al-limmatu alif lam lam mim tak marbutah. Al-limmatu. Apa contoh al-limmatu? Iaitu majawazu. Iaitulah rambut yang melepasi cuping telinga. Yang melepasi cuping telinga. Sebab kita kena tahu rambut Nabi Muhammad dia memang belah tengah dengan sendirinya.
Tak payah orang sikat rambut Nabi, kalau tarik naik ke atas pun memang akan belah tengah sendiri. Jadi bila belah tengah sendiri, rambut Nabi ni akan menjurai jatuh ke tepi. Yang awal tadi al-wafrah, rambut Nabi sampai tang mana? Iaitulah labuh tak sampai ke parah kepala bau. Tak sampai kepada kepala bau. Yang kedua dia panggil al-wafrah, ya al-limmah. Al-limmah adalah rambut yang jatuh sehinggalah sampai di atas kepala bahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul soalan. Dia kata, boleh ke ustaz kita ni rambut kita nak sampai panjang tara tu? Maka kata al-Imam Al-Baijuri rahmatullahi alaih, apa dia? Menyatakan bahawasanya rambut lelaki sampai kepala bau, hukum dia yajuz, harus. Boleh, tak dilarang oleh syarak. Tetapi sekiranya kalau orang tengok boleh nampak lagu perempuan, orang panggil lah, kami dia ingatkan perempuan. Tengok kot belakang macam perempuan, mai kot depan nama apa? Muhammad Salman, James Crank tu. Dia ingatkan Kak Salmiah. Tengok kot belakang macam Kak Salmiah, mai kot depan orang lelaki. Maka sekiranya mengundang kepada fitnah, seeloknya dielakkan kekalkan rambut seperti mana orang lelaki. Baik. Yang kedua daripada hadis ini juga apa yang kita dapat tuan-tuan? Iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana berpakaian, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kenakan dua benda. Yang pertama pakaian luar, jubah luar. Ni kita panggil jubah lah. Kalau orang Melayu panggil jubah. Tapi kalau Arab dia tak panggil jubah, dia panggil qamis, baju panjang. Jubah ni hak mana? Macam Habib duk pakai, hak di luar ataupun jubah Imam Masjidil Haram ke, hak di luar tu. Maka itu dipanggil jubah. Dia panggil jubah. Macam Syekh Azhar ke, macam tu Imam Masjid Negara pakai ke, macam Habib pakai tu ke, maka itu dipanggil jubah. Maka itu di antara salah satu pakaian yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pakai. Okey, lagi antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan pakai apa? Akan pakai izar. Izar ni matang apa pula izar? Izar ni mudah kita kata seluar jerut. Seluar jerut. Bila pakai jubah, dalam pakai seluar jerut. Tak kira lah seluar apa pun. Bukan seluar dalam tu bab lain. Seluar jerut ni seluar panjang. Seluar panjang pada bahagian dalam. Dua. Adakah wajib pakai? Tak wajib pakai. Tapi kalau jubah tu tahu dah kata memang jenis luksina transparannya duk mai, maka kena pakai. Sebab apa? Akan nampak kedai jam yang sentiasa terbuka. Faham? Tak faham sudah kedai jam tu. Ni pak kalam majazi. Perkataan yang majah, kita kata bayang-bayang. Faham mulai lah. Kedai jam tu faham lah apa dia. Kan? Mak Long tak faham lah. Pak Long faham. Barangkali pernah buat. Dah. Habis. Dua. Yang tiga, Nabi Muhammad bila mana berpakaian, Nabi akan pakai pakai apa? Rida ataupun kain selendang. Bagaimana cara selendang Nabi SAW? Maka yang diajarkan oleh guru kita dalam syarah Syama'il Muhammadiyah, Nabi akan pakai macam ni. Akan menjurai turun kanan dan kiri. Ini di antaranya. Adapun yang duk pakai, kita duk tengok buah teh kepala bau tu, itu juga tidak menjadi masalah, dan itu kebanyakannya diamalkan di sebelah negara Yaman. Macam Habib duk pakai dia tutup belah kanan. Pasal apa tutup belah kanan? Kalau orang mengaji tasawuf, seolah-olah simbolik kata apa? Hati kita ni ditutup. Kononnya tutup hati. Ini tasawuf lah maklum lah. Hati ni tutup daripada benda-benda yang tidak baik. Gitu. Baik. Lagi bagaimana Nabi SAW berpakaian apabila rida? Rida ni antaranya lagi Nabi akan berkhalwah. Nabi akan berkhalwat. Bukan khalwat hak orang duk faham tangkap dalam kereta tu. Hak tu orang Melayu kita silap pi guna istilah. Khalwat ni maksud dia bersendirian. Bersendirian. Tapi duduk dalam kereta dia panggil tangkap khalwat sendirian ke? Tak sendirian. Dia duduk dua orang, dia tak panggil. Dia panggil khalwatain lah kot. Musanna. Dia tak panggil khalwat tu. Hak tu dia panggil benda lain. Jadi Nabi bila pakai rida, antaranya
Nabi SAW contoh antaranya maklum kata kami duk tengok ustaz tu pakai pelik macam ustazah sekolah kafar pun. Bukan dia. Ustazah sekolah kafar dia tak pakai buka luah guni. Hak duk pakai luah guni siapa? Siapa duk pakai luah guni? Bini-bini menteri, bini-bini raja, bukan raja Malaysia lah, Afrika Selatan. Faham tak ni? Jadi barangkali depa nak ikut sunnah Nabi lah kot. Pakai lagu ni Nabi pakai macam ni. Jadi Nabi tutup aurat, orang perempuan kena jerut bagi elok lagu tu. Comel tak malung? Comel tak katun? Nak. Jadi Nabi Muhammad akan pakai macam ni di antaranya. Terutamanya bila mai waktu panas. Bila mai waktu panas. Jadi kita boleh tak pakai waktu panas, kita pakai tutup macam ni, iqtida, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tak mau pakai boleh tak? Tak menjadi masalah. Jangan duk kata orang tak betul, kita betul. Padahal kita tak betul, orang yang betul. Jadi ini di antara gaya pemakaian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam hadis yang ketiga ini juga ada permasalahan. Apa dia masalah dia? Apa hukum memakai pakaian yang berwarna merah? Sebab Nabi dalam hadis ni dikatakan Nabi pakai pakaian yang berwarna merah. Bayangkan tengok Nabi warna kulit Nabi putih kemerah-merahan, pakai pula dengan baju kala merah. Allahu Rabbi, meletup habis ya. Serak. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Kata Jabir bin Samurah, Nabi Muhammad dada luas terbidang, tinggi tak tinggi sangat, rendah pun tak rendah sangat. Kan? Satu malam kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, aku tengok Nabi mengenakan pakaian yang berwarna merah. Nabi pakai baju warna merah dan ada jalok-jalok kuning sikit-sikit. Dia menimbulkan dia punya apa? Kala merah. Maka Jabir bin Samurah bila tengok Nabi pakai baju kala merah, dia pun tengok ke atas, tengok bulan. Tengok Nabi, tengok bulan. Tengok Nabi, tengok bulan. Dia kata tidak ada yang lebih indah daripada bulan melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah hak cerak. Tapi kalau orang tengok kita pakai baju kala merah, dia tengok tayar lori. Tengok tayar merah, tengok tayar lori. Dia kata tak boleh pi, dia kata tak boleh, tak patut. Pasal apa? Barangkali bagi kita kata serak, tapi bagi orang lain orang kata tak sesuai. Nabi Muhammad apa pakaian yang Nabi pakai, kesemuanya dipandang indah oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis yang keempat yang terakhir pada malam ni. Hadis yang terakhir pada malam ini yang keempat, Al-Bara bin Al-Azib bin Azib bin Al-Haris Al-Khazraji radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idu ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bil tawili. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh sehingga bawah telinga, antara cuping telinga dan bahu. Maksud dia bukan dia tak pernah tengok orang rambut panjang. Tak. Maksud dia tak pernah tengok suatu orang manusia yang rambutnya begitu rapi seperti Nabi SAW. Yang rambut dia begitu cantik macam rambut Nabi Muhammad. Tak ada lagi. Melainkan Rasulullah seorang saja hak paling cantik. Dan kita akan jumpa lagi hadis ke depan, Nabi punya jaga rambut baginda SAW, sehingga kan kata sahabat, kami bila tengok Nabi ni, jumpa Nabi di jubah Nabi, di baju Nabi, di tengkuk Nabi ni lekat habis bekas-bekas ataupun kesan-kesan minyak zaitun. Seolah-olah seperti mana Nabi seorang penjual minyak zaitun. Nak habaq kata Nabi punya jaga rambut sampai basah rambut Nabi,
kemahnya rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, jadi daripada hadis yang keempat, hadis keempat, dengan memakai pakaian berwarna merah yang lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki, yakni beliau di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahu, yakni rambut yang sampai jatuh atas kepala bahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua belah bahu baginda bidang. Baginda bukanlah seorang yang rendah dan bukanlah juga seorang yang tinggi. Jadi faedah daripada hadis yang keempat ini apa dia? Faedah daripada hadis yang keempat ini kata ulama bahawasanya keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti mana diminta oleh baginda sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu syair daripada sahabat Nabi Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardah, di antara sahabat yang banyak memuji baginda Nabi Muhammad, di antara sahabat yang menjadi kita kata tukang yang memuji baginda Rasulullah. Hassan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah, ini sahabat-sahabat yang duk tulis bait-bait syair duk puji Rasulullah. Jadi ada orang yang mengatakan kita puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak boleh. Dia kata bid'ah, dalalah dan sebagainya. Maka kata ulama, ianya tidak bid'ah, akan tetapi dipuji oleh syarak selagi mana apa yang dipuji itu adalah bersesuaian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sahabat Nabi Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia tulis beberapa rangkap syair yang maksud dia, kata Hassan bin Thabit dalam syair beliau apa dia? Dia kata sesungguhnya tidak ada keindahan yang aku pernah lihat di mata kepala aku. Tak ada keindahan yang aku pernah tengok di mata aku melainkan pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang keaiban, tanpa sebarang kekurangan, tanpa sebarang kecacatan. Kira perfect kamu ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah Muhammad, kalau kami tengok kamu ni dengan keindahan kamu, kecantikan kamu, luar kamu ini subhanallah, seolah-olah kami duk rasa waktu kamu nak beranak duk dalam perut dulu, kamu duk habaq ke Allah Ta'ala, wahai Allah saya nak rambut macam ni, wahai Allah saya nak hidung macam ni, wahai Allah saya nak pipi macam ni, wahai Allah saya nak kaki macam ni, saya nak perut macam ni. Seolah-olah begitu hal keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia apa maklum? Nabi Muhammad ni kita kata satu makhluk seolah-olah bila Nabi lahir tu adalah apa hak Nabi nak. Macam kita nak kereta. Kereta kalau boleh kita nak perfect, kereta kita boleh terbang, kereta kita boleh masuk dalam sawah, kereta kita boleh berjalan atas air, kereta kita ni paling laju atas muka bumi. Begitulah hal keadaan tubuh badan Nabi Muhammad, seolah-olah macam Nabi hantar surat, wahai Allah nak jadikan aku buat lagu ni. Kaki macam ni, perut macam ni, punggung macam ni, tangan macam ni, dada macam ni, mulut macam ni, gigi macam ni, lidah macam ni. Semua hak macam ni aku nak wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah tuan-tuan kelebihan kita mempelajari tentang keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi sebelum kita tutup kita punya pertemuan pada malam ni, sebelum saya terlupa tuan-tuan, hadis yang ketiga tadi, dia cerita Nabi Muhammad pakai pakaian yang berwarna merah, alaihi hullatun hamra. Baginda Nabi Muhammad pakai pakaian warna merah. Soalan dia, adakah boleh berpakaian dengan pakaian yang berwarna merah? Ulama kata hukum dia harus dibenarkan syarak. Yang tak boleh beberapa sebab. Yang pertama dengan tujuan yang tidak baik. Kerana pakaian merah terik ni maklum adalah satu pakaian yang dia attract mata orang, dia tarik mata orang. Misalnya kata dia ni segak memang comel loteng sungguh nak darah ni.
dan dia pakai pakaian warna merah itu dengan niat yang tidak baik supaya orang tengok dia, supaya orang tertarik dengan dia, supaya orang naik syahwat bila tengok dia, maka hukum dia adalah haram, tak dibenarkan oleh agama. Yang kedua, kata ulama tak boleh. Sebab apa? Sebabnya di sini sekiranya pada zaman itu zaman fitnah. Zaman fitnah. Kalau orang pakai baju kalam merah ni pakai duk usyak, duk li dan sebagainya, timbul fitnah yang tidak baik, maka hukum dia juga dilarang oleh syarak. Tapi kalau tak ada dengan dua benda yang disebutkan tadi, maka tidak menjadi masalah nak pakai kalam merah ke, kalau biji kemia ke, kalau apa pun, maka tidak dilarang oleh syarak selagi mana menutup aurat dan mengikuti apa yang telah digariskan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Sambung pada bulan hadapan hadis yang kelima dan seterusnya insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik, yang terkurang, tersilap itu daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah asbab kita membaca kisah kemuliaan manusia yang paling diberkati oleh Allah, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli الشفاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.